Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, syukur pada Allah dan selawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah pada pagi ini kita sambung dari surah Al-Anfal. Surah Al-Anfal ayat yang ke-43. Surah Al-Anfal ayat 43 dari juzuk yang ke-10. Quran kita muka surat 182. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, sekali lagi puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya, para pengikutnya sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ayat yang ke-43. Ayat ke-43. Kak Azhar biasa share link masa mana? Kalau share link kuliah, lepas kuliah ke sekarang? Dah share dah? Apa? Lepas tu share tu waktu bila? Sekarang? Lepas habis? Sebab biasa Kak Azhar kot share. Sekarang ni Haji Basri tak ada. Dalam grup WhatsApp, ayah saya dia kata biasa dia follow kot WhatsApp je, Facebook dia tak buka. Jadi kalau Kak Azhar share awal tu boleh orang dengar sikit lah. Siapa-siapa dengar kuliah kita ni boleh tulis share lah kat WhatsApp. Saya tak boleh lah pasal telefon saya ni duduk tengah itu. Kita guna telefon. Baik. Jadi pakat-pakat share ke WhatsApp tu, orang boleh dengar doktor kuliah doktor Basit dah habis tu. Kita boleh terus share lah.
Baik, ayat kita baca hari ni, idh yurikahumullahu fi manamika qalila. Maksud dia, dan ingatlah, idh yurik, ingatlah wahai Muhammad, ketika Allah memperlihatkan mereka kepada kamu dalam mimpimu sedikit bilangannya. idh yurikahumullahu fi manamika qalila. Okey. Walau arakahum, nikmat ni apa dia? Nikmat pertama, Allah bagi mimpi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenai sedikitnya jumlah orang tentera orang kafir. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu pun kepada sahabat, jadi mereka pun rasa kuat. Tak apalah, kita lawan mereka sikit. idh yurikahumullahu fi manamika qalila walau arakahum katsira, dan kalaulah dia perlihatkan mereka kepadamu ramai bilangannya. Kalau tiba-tiba waktu tu Allah Ta'ala nampakkan musuh tu sebagai ramai, okay, la fashiltum, tentu kamu akan merasa gerun. Wala tanaza'tum fil amr, dan tentu juga kamu akan berbantah-bantah dalam urusan perang itu. Makna kalau tengok ramai tu, boleh jadi ada yang nak pergi perang, boleh jadi ada yang tak nak pergi perang. Sebab pada asalnya mereka bukan nak berperang. Kita dah sebut dah beberapa kali bahawa asal pada perang Badar ni bukan tujuannya nak perang. Tetapi Allah Ta'ala menjadikan asbab sehingga berlakunya perang. Kerana Allah Ta'ala kata, liyaqdiyallahu amran walakinnallaha sallam innahu alimun bidhatis sudur. Akan tetapi Allah telah menyelamatkan kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui akan segala isi hati yang ada di dalam dada. Wa idh yurikumuhum, dan ingatlah ketika mana Allah Azza wa Jalla memperlihatkan mereka kepada kamu. Idzil taqaitum, ketika mana bertembung kamu berdua. Fi a'yunikum qalila, Allah menampakkan mereka sedikit. Jadi mula-mula Allah nampakkan kepada Nabi dalam mimpi, bagi tahu jumlah mereka sedikit. Nabi pun sallallahu alaihi wasallam bagi tahu kepada sahabat jumlah mereka sedikit. Sedikit tu pada dia tak kira angka, tapi ada kadang-kadang orang ni jumlahnya ramai tapi dinampakkan sedikit. Gitu. Jadi Nabi pun bagi tahu bahawa Allah bagi dalam mimpi jumlah mereka tak ramai. Malah ketika bertembung pun Allah jadikan musuh di mata orang Islam ni tak ramai. Okey. Wa yuqallilukum, kata dan dari dalam tafsir disebut, wa hadza min lutfihi ta'ala bihim, dan ini termasuk daripada kasih sayang Allah kepada mereka orang Islam. Idh arahum iyyahum qalilan fi ra'yil ain, di mana Allah menjadikan mereka pada pandangan mata tu sedikit. Bukan sekadar dalam mimpi. Mula-mula dalam mimpi ni memang tengok mata mereka tengok sikit. Sebagaimana kata Abdullah ibnu Mas'ud, okay, radhiyallahu anhu, qala laqad qallalu fi a'yunina yawma badrin hatta qultu li rajulin ila jambi tarahum 70 qala bal hum 100.
Sehingga Abdullah Mas'ud kata, sesungguhnya mereka telah dijadikan sedikit pada pandangan kami pada hari perang Badar, di mana aku berkata kepada lelaki sebelahku, kata Abdullah bin Mas'ud ni, waktu perang tu aku tengok, aku kata kepada orang sebelah aku, tarahum sab'in, nampak macam 70 orang, kata Abdullah bin Mas'ud. Kawan dia pun hak sebelah kata, bukan 70, balhum mi'ah, nampak 100 tu. Allah jadikan mereka jumlah tu je. Tujuan apa? Supaya mereka semangat untuk berperang. Dia jangan mula-mula tengok tu lemah semangat dah. Kalau tengok mula-mula lemah semangat, jam. Perang kau dah? Lari habis Tapi Allah menjadikan musuh pada mata orang Islam ni sedikit. Padahal 1000 nampak macam 100. 1000 tu nampak macam 100 je. Baik. Qala haddada ba'duhum ala ba'. Wa qala Muhammad bin Ishaq liyaqdiyallahu amran kana maf'ula. Daripada Abdullah ibn Zubair, daripada ayahnya Zubair, fi qawlihi ta'ala liyaqdiyallahu amran kana maf'ula, ay liyulqi bainahumul harb linniqmati mimman arada lintiqama minhu wal in'ami ala man arada tamaman ni'mati alaihi min ahli wilayati. Liyaqdiyallahu amran kana maf'ula, kerana Allah hendak melakukan wa yuqallilukum fi a'yunihim, sebaliknya kamu pula diperlihatkan sedikit di pandangan mata mereka. Jadi Islam tengok musuh pun sedikit, musuh tengok Islam pun sedikit. Kenapa tu? Kerana Allah berkehendak perang tu berlaku. Allah nak suruh perang tu berlaku. Waktu kita sebut semalam, berapa banyak kita ni perancangannya lain tapi kehendak Allah lain. Allah nak benda tu berlaku, pasti berlaku. Macam mana asbab dia, terpulang pada Allah. Jadi asbab perang Badar asalnya nak tawan kafilah dagang. Tiba-tiba kafilah tu selamat, datang bantuan daripada Mekah nak tolong, kafilah dah selamat, tapi tetap juga mereka nak serang. Kemudian Allah Ta'ala pula jadikan pada pandangan mereka sedikit. Hak ni kata tengok sedikit, pasal apa? Supaya berlakunya perang. Kenapa Allah Ta'ala nak jadikan perang tu berlaku? Linniqmati mimman arada lintiqama minhu, kerana Allah nak menghukum siapa yang Allah nak hukum, wal in'ami ala man arada tamaman ni'mati alaihi, dan Allah nak bagi nikmat kepada siapa yang dia nak cukupkan nikmat ke atasnya. Jadi berlaku tu dua sebab. Bagi orang kafir sebagai hukuman dari Allah, bagi orang Islam sebagai nikmat dari Allah. Batu satu kejadian yang sama boleh datang dengan dua maksud yang berbeza. Okey? Setiap orang bila ditimpa musibah boleh jadi nikmat, boleh jadi hukuman. Boleh jadi satu kumpulan ditimpa musibah yang sama, tapi bagi salah seorangnya adalah nikmat dan bagi yang lain adalah hukuman. Boleh jadi. Sebab itu berbalik kepada wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Takutlah kamu kepada musibah yang mana fitnah yang mana apabila dia menimpa, dia tidak menimpa yang zalim sahaja, malah kena semua sekali.
Habis tu tak aci lah. Bukan masalah tak aci. Allah tahu apa yang ada di dalam hati mereka. Boleh jadi sebahagian mereka yang ditimpa tu jadi hukuman azab ke atas mereka. Dan kepada orang yang beriman dijadikan ujian dan menjadikan asbab dia ni mendapat nikmat dari Allah. Macam kita kata COVID. COVID ke musibah yang wabak yang berlaku. Bagi orang Islam, maka dia adalah syahadah, mati syahid. Syahid akhirat lah. Bukan syahid dunia. Syahid dunia ni hanya berlaku pada perang lah. Syahid akhirat ni dia dapat pahala mati syahid. Tapi urusan jenazah dia macam biasa. Bagi orang kafir, ini adalah bala. Jadi tidak boleh seorang tu kata, tiba-tiba kita kata, oh dulu ni bala ni pada orang tu. Tiba-tiba berlaku pula kepada orang Islam. Dulu pandai sangat cakap bala. Lah ni kena ke atas diri masing-masing. Jadi semacam contoh dulu berlaku di India banyak kan. Orang kata ni sebab India ni serang orang Islam lah. Sebab dia sembah apa tu. Macam-macam lah orang duk kata. Pak tiba-tiba mari pak kita pun tinggi juga. Jadi demo kata hari tu pun kata, dulu kata bala, ni padam muka kena dia sendiri. Tak, tidak begitu. Allah boleh memberi benda yang sama tetapi dengan maksud yang berbeza. Bagi orang kafir, dia dikira bala dan musibah. Bagi orang yang beriman, dia dikira asbab mendapatkan pahala. Sama juga sakit. Kalau kata sakit ni bala kan, kita tengok. Kalau sakit tu menyebabkan seorang tu makin jauh dari Allah, maka dia adalah bala. Tapi kalau sakit tu mendekatkan dia kepada Allah, maka dia adalah nikmat. Nah, ada orang sakit makin jauh dari Allah, maka tu sakit tu sebenarnya bala yang menimpa dia. Tak ada manfaat sedikit pun untuk dia, melainkan menambahkan dosa dan kesusahan dia. Tapi bagi orang beriman, Nabi kata ajaban li amril mu'min. Ajaibnya urusan orang mukmin. Inna amrahu kullahu khair. Semua urusan orang mukmin ni baik berlaku. Wa laisa dzalika illa li mu'min. Dan dia tak berlaku melainkan kepada orang mukmin. Macam mana? Bila dia susah, dia sabar, dapat pahala kepada dia. Bila dia senang, dia syukur, dapat pahala kepada dia. Maka itu adalah kebaikan untuk dia. Jadi bagi orang mukmin, selama kita benar beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala, jaga hati kita, bersabarlah di atas apa yang Allah tentukan, kerana di sebaliknya ada pahala. Lepas tu ada orang bila dia nak ujung usia dia sakit kuat, sakit macam-macam dia sakit, kemudian mati dalam keadaan sakit. Sakit sehingga membawa mati. Tapi dia beriman. Kita kata Allah sedang mengkafarahkan kesalahan dia sehingga dia bertemu dengan Allah dalam keadaan suci. Tak? Tapi kalau orang kafir, sakit sampai hujung usia sakit, itu adalah Allah nak menambahkan kesusahan bagi dia. Okey? Jadi Allah Ta'ala ni dalam kisah perang Badar, Allah berkehendak perang tu berlaku sehingga Allah sedikitkan jumlah mereka pada pandangan masing-masing. Orang Islam tengok orang musuh pun sikit, orang musuh tengok Islam pun sikit. Tapi kan bukan ada satu ayat di mana Allah Subhanahu Wa Taala kata fi'atun tuqatilu fi sabilillahi wa ukhra kafiratun yarawnahum mithlaihim ra'yal 'ain. Okey. Ketika mana ada dua kumpulan bertembung, satu kumpulan berjuang fi sabilillah, satu kumpulan kafir kepada Allah.
Dan Allah memperlihatkan pada pandangan yang kafir itu 2 kali ganda. Allah memperlihatkan keadaan orang yang beriman tu 2 kali ganda di pandangan orang kafir. Jadi ada satu lagi ayat yang menunjukkan bahawa Allah memperbanyakkan jumlah mereka. Maka ulama tafsir menyebut begini. Dua-dua tu betul berlaku. Mana pada orang mukmin Allah memperkecilkan jumlah bilangan orang kafir. Itu tetap. Orang mukmin tengok orang kafir tu sedikit supaya menambah kekuatan bagi mereka. Kemudian orang kafir pula Allah Ta'ala ni sebut 2. Pertama ayat kita baca hari ni, orang Islam dinampakkan sedikit pada pandangan orang kafir. Kemudian ada dalam ayat surah Ali Imran, Allah ni dia bagi memperbanyakkan orang Islam di mata orang kafir. Mana satu yang betul? Dua-dua betul. Kerana apa? Yang pertama adalah kerana Allah nak suruh perang tu berlaku, memulakan perang. Jadi bila orang kafir tengok jumlah orang Islam tu sikit, semangatlah dia. Okey, kita perang. Tapi bila dah berlaku perang, tiba-tiba turunnya malaikat yang tidak mereka nampak sebelum ni, lalu mereka dinampakkan jumlah 2 kali ganda daripada yang sebelumnya. Kerana itu mereka lari bertempiaran, lemah semangat dan akhirnya terbunuh. Jadi dua-dua ayat tu betul. Di awal permulaan mereka nampak sedikit, di tengah-tengah perang mereka nampak banyak. Malah Allah Ta'ala menurunkan lagi malaikat untuk membantu orang Islam. Jadi Allah ni, waktu kita kata perancangan Allah tu lagi hebat. Perancangan Allah tu lagi hebat. Jumlah yang sedikit boleh dikecilkan, jumlah yang banyak dikecilkan oleh Allah, jumlah sedikit dibesarkan oleh Allah. Itu terpulang Allah Ta'ala nak buat macam mana. Kalau setakat orang tu kata jumlah kami ramai ke, jumlah kami sedikit, Allah, kalau Allah Ta'ala nak jadikan sesuatu, dia boleh buat. Sebab tu kita ni kena kuat bergantung dengan Allah. Bergantunglah dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah dengan perancangan dia lah. Maknanya kita ni kadang-kadang orang tak beriman, dia tak tengok sampai ke atas, dia tengok perancangan ni perancangan orang bawah ya. Tapi kalau orang bawah ni merancang, Allah Ta'ala tak izin, tak akan berlaku. Maknanya kalau benda tu berlaku, dia adalah termasuk dari perancangan Allah. Asbab kenapa dia berlaku? Rahsia Allah. Boleh jadi sebab nak memberi nikmat, boleh jadi sebab nak memberi hukum. Okey? Nak kait dengan apa tu? Nak kait dengan apa? Kait dengan peristiwa hari ni lah. Dalam kehidupan kita lah. Apa jua yang kita buat adjustment, tapi Allah lebih tahu dia nak bagi apa yang kat kita. Nah, kita usaha habis dah, tapi Allah Ta'ala tetap bagi kepada kita apa yang dia nak, sehingga tak pernah berlaku. Orang kata kalau dalam sistem demokrasi numbers does matter tapi sampai satu tahap numbers doesn't matter. Pasal apa? Sebab adalah sebab tu. Kita tak tahu. Kita ni memang kita setakat sekadar kita, kalau boleh cita-cita kita nak yang terbaik, cita-cita kita nak yang paling adil, cita-cita kita nak paling, cita-cita kita lah. Tapi Allah nak bagi kat kita tak semestinya sama dengan cita-cita kita. Betul tak? Kemudian bila orang yang dilantik ataupun dipilih, bukan semuanya bertujuan untuk Allah beri nikmat. Boleh jadi itu adalah fitnah dan ujian terhadap mereka.
yang mereka semua nanti nak kena jawab dengan Allah Azza wa Jalla. Dan boleh jadi juga asbab Allah Ta'ala nak hukum kita kerana sikap kita yang selama ni jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak asbab Allah Ta'ala ni. Tapi ketahuilah, di saat kita kata kita nak macam ni, begini, tapi Allah Ta'ala berkehendak sebaliknya, yang akan jadi adalah kehendak Allah. Benda yang kita tak boleh nak imagine, macam mana Allah Ta'ala nak jadikan perang Badar tu berlaku dengan jumlah musuh yang ramai, tentera Islam yang sedikit, kelengkapan yang tak cukup, dengan niat asalnya tidak nak pergi perang. Tapi Allah Ta'ala kata liyaqdiyallahu amran kana maf'ula, kerana Allah hendak melakukan sesuatu yang telah ditetapkan berlakunya dia. Macam kita sebut cerita Mufti Meng tu lah. Hak dia cerita seorang doktor pakar, kan? Doktor pakar yang pergi rawat orang dalam hutan. Ingat tak cerita dia? Dia kata sehari doktor pakar ni cerita, aku ni ada satu appointment lah, perjanjian nak pergi ke satu tempat di Pakistan tu, kena naik kapal terbang. Siapa tengah dalam perjalanan kapal terbang tu berlaku ribut kuat sehingga terpaksa mendarat emergency di lapangan terbang hak tengah-tengah perjalanan tu. Sampai dia bawah, kata kapal terbang ni tak akan terbang dah sehingga ni sehari ataupun 2 hari. Kalau nak pergi juga kat sana kena ikut jalan darat. Dia kata okey, kita ikut jalan darat. Siapa di tengah jalan darat tu mati pula kereta tu. Hujan pula lebat. Dia pun tengok ada satu rumah. Ketuk rumah nak berlindung. Tuan rumah tu pun jemput makan, bagi minum dan sebagainya. Lepas tu dia tengok ada seorang budak kecil sakit. Doktor tu bertanya, siapa dia? Apa ni? Dia kata cucu. Apa cucu sakit begini-begini? Aku dah cuba rawat dah. Tiba-tiba tak boleh rawat. Orang kata seorang je doktor boleh rawat dia. Nama dia Fulan bin Fulan. Terkejut doktor tu. Yang dia sebut tu nama dia. Jadi dia kata sesungguhnya doa makcik ni lah yang telah menyebabkan kapal terbang dia terpaksa turun landing emergency. Kerana doa makcik ni lah aku naik kereta, tinggal kapal terbang, naik kereta meneruskan perjalanan. Kerana doa makcik ni lah kata aku mati tepi jalan tu. Singgah pula. Kerana doa makcik inilah Allah mengaturkan semua yang berlaku. Asbab tu sangat mudah bagi Allah. Hal dia nak bagi. Sebab tu kita ni mintalah rezeki, mintalah keselamatan, mintalah apa saja yang kita nak, mintalah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam satu hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala suruh minta kepada dia hatta bak pakaian. Ya ibadi kullukum arun illa man kasautuhu fastaksuni aksukum. Wahai hamba-hambaku semua, kamu ni bertelanjang kecuali siapa yang aku bagi pakaian, maka mintalah pakaian kepadaku, nescaya aku beri pakaian kepadamu. Baju yang kita minta pakai ni pun minta dengan Allah. Allah Ta'ala kata. Sehingga bila kita pakai baju pun doa kita alhamdulillahilladzi kasani hadzal saub. Segala puji bagi Allah yang telah memakaikan kepadaku pakaian ini. Kullukum ja'i'un, kata. Semua kamu ni lapar kecuali siapa yang aku bagi makan. Semua kamu sesak kecuali siapa yang aku bagi hidayah. Jadi semua ni berlaku dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tinggal lagi kita lah sebagai hamba kena pasrah, kena berserah
dalam keadaan kita tunduk dan patuh kepada perintah Allah. Apa saja yang berlaku dalam hidup, redalah. Redalah. Kerana sesungguhnya dia tidak akan berlaku melainkan dengan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Cuma dalam redha tu kita senantiasa berusaha untuk memperbaiki diri kita. Redha dalam masa yang sama istighfar, berusaha jadi baik dan sebagainya. Pasal apa? Pasal semua yang berlaku adalah dengan ketentuan ilahi. Tidak akan berlaku sesuatu pun, tidak akan gugur satu daun pun di muka bumi ini melainkan dia berada dalam ilmu dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Okey. Jadi jangan pelik, jangan pernah diremehkan apa yang Allah Taala lakukan. Jangan pernah diremehkan kerja Allah lah bahasa kita. Sebab tu jangan pernah anggap doa kena alih doa saja, kita kena usaha. Saya kadang-kadang buat ruqyah lah contohnya. Sembuh ni Allah boleh sembuhkan hanya dengan doa. Betul tak? Hanya dengan doa. Buktinya ruqyah tu. Tak? Ruqyah boleh jadi ubat tak? Boleh. Dalam masa yang sama Nabi SAW pun tidak menolaklah asbab-asbab yang lain. Maka madu lah, batu saudak lah. Nabi pun ambil perubatan fizikal ni. Nabi pun ambil. Tapi dalam masa yang sama kita katakan ada sahabat yang menyembuhkan ataupun merawat seorang yang kena patuk. Keluar kampung hanya dengan surah Al-Fatihah. Tak. Atau nak sebutnya apa? Jangan diremehkan usaha apabila kita ni minta tolong dengan Allah. Sehingga ada orang kata doa juga, tapi tak cukup, doa saja. Jangan pernah rasa tak cukup. Kalau kita usaha tu memang menjadi asbab lah kita kata. Tapi doa tu sudah cukup menjadi asbab. Kalaupun tidak kerana benda lain. Cuma oleh kerana kita ni, kita tak tahu doa kita mustajab ke tidak. Kita usaha lagi lah, usaha lagi. Okay? Dan menjadi satu sunnatullah, kita kena usaha. Menjadi satu sunnatullah, kita kena usaha. Walaupun dengan sekecil-kecil usaha. Kerana Allah telah mentakdirkan tidak akan berlaku sesuatu melainkan dengan juga asbab, ada usaha. Sebagai bukti kita dah sebut contoh Maryam waktu dia mengandung beranak, Allah Ta'ala nak bagi buah kurma, suruh goncang. Padahal kederak orang perempuan haupah beranak pula usahakan nak goncang pokok kurma. Nak suruh luruh buah dia. Kadang-kadang nak angkat tangan pun tak larat. Terang. Nak buka mata pun tak larat. Lepas tu sebaliknya pula, pokok kurma ni kalau kita hak sehat ni goncang pun tak jatuh. Kuat pokok kurma ni. Seolah-olah tuan-tuan pergi tu kebun kelapa sawit tu, tanpa pokok kelapa sawit tu gugur tandan sawit tu. Tak gugur. Tak? Tapi Allah berkehendak kena ada usaha. Begitu juga cerita Nabi Musa alaihi salam. Allah berkuasa untuk menyelamatkan Nabi Musa dengan apa? Dengan dibelahnya lautan. Tapi tetap saja Allah Ta'ala kata kepada Nabi Musa, idrib bi'asakal bahar. Pukullah dengan tongkatmu itu laut. Di mana tongkat dengan laut? Bandingan dia. Tongkat nak belah laut. Tongkat nak belah laut. Mustahil. Boleh tak Allah ni membelah laut tanpa tongkat Nabi Musa? Boleh? Atau orang kita ni pelik.
Dia pergi cari tongkat Nabi Musa, dia lupa pada Allah. Kalau tak ada tongkat apa, Allah boleh je belah. Ni jual kayu tongkat Nabi Musa lah, kayu bahtera Nabi Nuh lah. Jual. Jangan bergantung kepada kayu tu, bergantung kepada Allah. Sebab Allah berkuasa membelah laut walaupun tanpa kehadiran tongkat. Sebab yang belah bukan tongkat, yang belah tu adalah Allah. Tongkat tu apa? Asbab sahaja. Allah SWT nak suruh kamu belah laut, dan kemudian aku belah. Di situlah kita dengan Allah. Sebenarnya kita adalah hamba-Nya yang lemah, yang sangat perlu kepada pertolongan dan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi doalah kepada Allah apa jua yang kita nak dalam urusan hidup kita, dalam masa yang sama berusahalah. Walaupun langkah tu jauh, tapi boleh jadi kerana langkah kita yang pertama, Allah permudahkan pada langkah-langkah yang seterusnya. Kena minta gitulah dengan Allah. Kena minta gitu dengan Allah. Lepas tu jangan kita ni lupa kepada keputusan dan takdir Allah. Jangan seolah-olah kita yang decide. Benda baik, kita kata kita tahu benda ni tak baik. Kita seolah-olah kita tahu baik buruk, sedangkan Allah Ta'ala lebih tahu daripada kita. Okay? Sedangkan Allah Ta'ala lebih tahu daripada kita. Maka berlakulah perang Badar tanpa kehendak asal daripada dua-dua pihak. Tapi untuk apa Allah Ta'ala jadikan itu? Sebagaimana kita kata tadi, untuk menambahkan nikmat bagi orang yang beriman dan untuk menghukum orang-orang yang kafir. Wa ilallahi turja'ul umur, dan kepada Allah lah kembalinya semua urusan. Okey. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebut di ayat, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu sabiru, ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum, apabila kamu bertemu fi'atan, dengan satu pasukan musuh, fathbutu, tetaplah teguh, wadhkurullaha katsiran, dan ingatlah kepada Allah dengan banyak, la'allakum tuflihun, semoga kamu beroleh kejayaan atau mencapai kemenangan. Berkata Ka'ab al-Ahbar berkenaan dengan ayat ini, ajaibnya ayat ini ialah tidak ada sesuatu pun yang lebih Allah suka berbanding salat dan zikir. Kenapa pula? Kerana Allah tetap memerintahkannya waktu perang, padahal manusia sedang sibuk dengan perang. Pertama, salat. Salat ni, siapa Allah Ta'ala kata waktu perang pun kena salat, kan? Yang kedua, zikir. Sampai perang pun kena zikir. Bukan sakat zikir sikit-sikit dah. Allah Ta'ala sebut wadhkurullaha katsiran, zikirlah banyak-banyak. Musuh duduk depan tu, kita sibuk duduk berzikir lagi. Nah, maknanya apa? Allah sangat suka kepada salat dan zikir. Satu. Yang kedua, kerana salat dan zikir ni juga asbab untuk kita menang. Sebab Allah Ta'ala kata wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun, agar kamu memperolehi kemenangan. Sebab tu tagline kita pasti menang tu, kita pasti menang, bukan kita yang menentukan kemenangan. Okey, kita mesti menang ke kita pasti menang? Dia kata kita mesti menang. Mana kita memang kena menang nak melawan ni, tapi kita kena carilah asbab kemenangan tu. Mana asbab kemenangan?
Ni banyakkanlah zikir kepada Allah, jaga solat. Kita nak menang lawan COVID ni macam mana? Orang tak semayang ramai. Orang tak berzikir, tak berdoa. Tak ada. Dia cerita dalam kepala dia, apa? SOP, jaga jarak, vaksin, ubat, apa, kuarantin. Semua dalam kepala dia lalu cerita-cerita tu je. Sampai bila seorang ustaz tegur gimnastik apa tu, pakar seksi, Ustaz Asri baru ni kan, dia tegur normalisasi sukan ni. Terjun. Oh bukan gimnastik, terjun. Pakaian menjolok mata kan. Saya pun tak tengok sebab apa kena hantar Ustaz Asri ni, tak tahu cerita ke apa, tapi nak sebutnya ada ustaz yang tolong minta betulkan normalisasi aurat ni. Orang kita ni sampai satu tahap dia rasa biasa pakai seksi. Tak apa, dia suka tengok. Padahal orang Eropah, orang mana hak dia buat satu gerakan, dia tak nak pakai seksi tu. Jerman, atlet Jerman. Orang Jerman ni padahal antara hak paling suka tak pakai baju lah orang Jerman ni. Orang Jerman ni antara hak paling tak suka pakai baju. Apa dia tak siapa Jerman itu. Sampai pergi. Dia pakai comel molek. Tak pergilah tepat, tapi tahu ada tempat tu. Antara tempat orang tak pakai baju banyak di Jerman lah. Tapi atlet dia buat satu gerakan, orang perempuan tak nak pakai pakaian seksi. Padahal dia kafir. Kita ni orang Islam. Orang Islam, bila ada seorang ustaz tegur, janganlah pakai seksi. Kemudian bukan setakat jangan pakai tu, kita bimbang normalisasi. Semua channel TV tunjuk aurat orang perempuan. Bukan aurat biasa-biasa pula tu. Terjun, orang panggil terjun apa? Sukan terjun. Terjun kau, gimnastik kau, macam-macam lah. Pakaian perempuan, seksi-seksi ni. Bahasa kita seksi tu mana menjolok mata lah kan? Orang kita pula dia pergi marah ke ustaz tu. Dia tak fikir tu, kata tahap kita ni dalam COVID kita pun masih lagi tak ingat kepada Allah. Itu nak menang macam mana? Tolak tepilah menang peringkat emas kau, peringkat perak, peringkat gangsa, menang sukan Olimpik tu. Kemenangan yang paling utama kita nak ialah keselamatan dalam hidup kita. Hak menang daripada COVID ni. Menang daripada kesyirikan, menang daripada serangan musuh. Semua ni berlaku, asbab dia ialah Allah Ta'ala kata wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Kerana itu para sahabat dulu, walaupun jumlah mereka sedikit, tapi mereka dibantu oleh Allah sehingga berjaya mendapat kemenangan. Bukan sekadar waktu Nabi hidup, selepas Nabi hidup pun mereka masih lagi meneruskan apa yang Nabi SAW ajar, sehingga para sahabat pergi mana-mana pun Allah bantu mereka dan mereka diberi kemenangan yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Asbab kemenangan mereka bukanlah kekuatan senjata semata-mata, tapi asbab kemenangan mereka ialah mereka berpegang dengan ayat Quran. Wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bertemu dengan satu pasukan musuh, maka hendaklah kamu tetap teguh menghadapinya. Jangan lari.
wadhkurullaha katsiran, dan ingatlah kepada Allah banyak-banyak. Itu disebut dalam kurungan dengan doa. Minta dengan doa. Zikir dan doa. Disebut antara wa qad kana lis-sahabati radhiyallahu anhum, dan adalah para sahabat dulu mereka ni sangat berani dan sangat taat kepada apa yang Allah perintahkan mereka, dan kekuatan dan ketaatan ini tidak dimiliki oleh sesiapa pun selepas mereka. Lalu Allah Ta'ala membuka hati-hati dan tanah-tanah untuk mereka. Buka hati manusia tengok sahabat ni, dia rasa nak beriman, nak dekat. Kemudian dibukakan aqalim ni maknanya negara-negara. Allah lapangkan mereka bumi, Allah lapangkan mereka hati musuh, sehingga ramai di kalangan orang-orang yang menentang mereka masuk Islam. Pasal apa? Pasal kekuatan mereka dengan Allah. Sebab tu ada orang dalam keadaan dicaci, dicemuh, tetap saja ada orang masuk Islam dengan sebab asbab dakwah dia. Kita yang tidak dicaci, tidak dicemuh, relax apa ni, tak ada pun orang masuk Islam sebab itu. Jangan kira lah kata kita ni nak kepada ahli sunnah wal jamaah, royak kita ni nak ke Islam, royak kita ni. Berapa ramai ada orang masuk Islam sebab kita berjuang? Tak. Berapa ramai? Kadang-kadang kita ni ada hak bawa kumpulan-kumpulan kita, ada orang non-Muslim pun ada. Orang non-Muslim pun ikut kita dah, tapi tetap juga tidak Islam. Hati mereka tak terbuka. Pasal apa? Boleh jadi asbab kurangnya kita zikir kepada Allah. Jadi kekuatan kita sebenarnya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Beristighfarlah, bertasbihlah, bertahmidlah, bertakbirlah, bacalah Quran, jagalah salat. Maka di situlah sumber kekuatan kita untuk menang. Menang melawan musuh yang nyata atau musuh yang tidak nyata. Ni, kita kena usahalah, kerana ubat tu, nak cari asbab tu kena usaha. Jangan pula kita pula tunggu, tak tahulah Allah Ta'ala tak takdir aku ni. Jadi kalau tu menyerah kepada takdir tanpa usaha tu adalah salah faham dengan takdir. Usaha kena ada, kemudian yang menentukan adalah Allah. Kalau Allah jadi tentukan dia berlaku, berlakulah. Kalau Allah Ta'ala tidak tentukan, tak berlaku. Kami kena senantiasa minta dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik. Sehingga para sahabat berjaya menakluk Rom, Parsi, Turki, Eropah, Afrika, macam-macam. Semua ni perluasan empire berlaku dalam masa 30 tahun. 30 tahun ya. 30 tahun mereka boleh menumpaskan Rom dan Parsi, kuasa dunia. Tuan-tuan, Rom dengan Parsi masa tu nak banding dengan Arab, mana teknologi lebih hebat? Kalau kita fikir teknologi lah. Tuan-tuan tengok hari ni bangun apa ada di Madinah? Hak ada Kaabah ya. Hak paling lama. Hak lain baru-barulah. Tak. Kekuatan adalah di Syam ke apa semua. Kekuatan orang Islam tu ada, tapi
nak banding dengan Rom Parsi zaman dulu, cuba tengok Rom, dia punya kota-kota ribuan tahun, bukan main. Dia punya apa dia, Colosseum. Colosseum hak stadium dia tu tak. Oh, bangunan hebat, gah dia. Rom dulu hebat, Parsi pula hebat. Sahabat Nabi sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in boleh meluaskan empire Islam dalam masa 30 tahun. Kalah Rom, kalah Parsi. Lepas tu disambung pula oleh peluasan empire lain. Tapi empire tu berkembang juga tidaklah sehebat zaman sahabat. Kekuatan mereka duk mana? Kekuatan mereka adalah kekuatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Benar tak? Jadi kita ni nak menang lawan musuh Covid ke, Amerika ke, China ke, kiralah. Yang penting kekuatan kita mesti kembali kepada Allah. Semoga Allah Azza wa Jalla memberi kefahaman kepada kita umat ini. Semoga Allah memberi taufik dia juga, hidayah kepada umat ini untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ramai orang hari ini sedang berusaha, tapi setiap orang tu di bidang masing-masing. Frontliner sibuk dengan kerja di hospital. Kita hak tidak frontliner ni kena banyak-banyak berdoa. Sehingga ada orang yang berdoa, ada orang tu kita saling bantu-membantu. Kalau kata, apa yang kamu dah bantu dengan frontliner, kita bantu paling-paling, orang kata bantu dengan duduk di rumah dah. Tak, kita bukan bantu dengan duduk di rumah sahaja, tapi duduklah di rumah, kita berzikir, kita beribadat, kita buat amal soleh, kita buat kebaikan, kita berdoa kepada Allah untuk Allah bantu kita semua. Di situlah punca kejayaan kita nanti, insya-Allah. Insya-Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati kita semua, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Segera itulah kita baca terjemahan pada hari ini. Insya-Allah kita sambung besok pada ayat yang ke-46. Wallahu taala alam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.